Okey, boleh nampak skrin Okey, Nampak. tolong bagi respon. Nampak Okey. Ah, Cikgu takut terputus pula tadi Okey, kita kembali semula melihat kepada skrin. Okey, sila baca soalan yang diberikan dan cuba jawab dahulu. Okey, selesaikan masalah numerical yang melibatkan analisis data yang berikut. 2A 1.3 gram serbuk zinc dicampurkan dengan asid nitrik yang berlebihan. Isi padu gas hidrogen sebanyak 480 cm padu dikumpulkan dalam masa 10 saat. Hitung kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini dalam unit sentimeter padu per saat. Okey. Itu soalan 2A. 2B, isi padu gas oksigen yang dibebaskan daripada satu campuran larutan hidrogen peroksida dan serbuk mangan 4 oksida direkodkan pada semasa 30 saat selama 270 saat. Dicatat dalam jadual 4.1. B1 tu berdasarkan jadual 4.1 lukis graf isi padu gas oksigen melawan masa. Yang kedua, hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama, dalam minit yang kedua dan keseluruhan bagi tindak balas ini. B3, hitung kadar tindak balas pada 60 saat, pada 150 saat, pada 240 saat. Okey, cuba buat dulu sekejap. Tolong buat ambil kertas ataupun buku tuition kamu tu. Tak payah salin soalan, terus buat saja. 2A, tindak balas antara serbuk zinc zinc ni logam bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, ni bahan tindak balas dan dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, gas hidrogen ini dikumpulkan sehingga 480 cm padu dalam masa 10 saat. Soalan dia, hitung kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini. Tolong buat Okey, ada masalah tak? Boleh buat? Tolong buat Kalau kamu tak buat nanti tak belajar nama dia. Okey, ada problem?
Okey. Okey. Tak ada respon ni. Bagi respon sikit. Ya, cikgu. Okey. Semua layu je dalam ni Dalam kelas bersemuka aktif betul. Dalam ni layu mengantuk. Okey, so sama-sama kita buat. Okey, sekarang ni soalan 2A ni hitung kadar tindak balas purata. Yang ni tindak balas purata keseluruhan. Jadi senang saja. Jadi kalau kadar tindak balas purata, kita ambil kuantiti perubahan kuantiti. Perubahan kuantiti bahan ataupun hasil. Dalam kes ini perubahan kuantiti hasil sebab dia gunakan gas hidrogen yang dihasilkan sebagai alat ataupun kuantiti yang hendak diukur bagi tindak balas ini. Jadi gas hidrogen yang dikumpulkan ni adalah sebanyak 480 cm padu. Jadi maksudnya dia gunakan isi padu gas hidrogen, kemudian bahagikan tempoh masa gas hidrogen ini dikumpulkan, iaitu selama 10 saat, iaitu masa dia. Jadi kita just bahagikan saja isi padu dia 480 cm padu, kemudian bahagikan dengan 10 saat. Jadi kita dapat 48 cm padu per saat. Okey, itu jawapan dia. Ini adalah kadar tindak balas purata bagi soalan A. Sekarang ni soalan B pula. Okey, soalan B disuruh ada isi padu gas oksigen yang dibebaskan. Okey, daripada graf ni. Okey, isi padu gas oksigen yang dibebaskan daripada tindak balas antara hidrogen peroksida dan serbuk mangan oksida. Okey. Dan direkodkan masa yang direkodkan setiap 30 saat. Okey, ini dalam eksperimen setiap 30 saat kita akan rekodkan berapa banyak gas hidrogen, gas oksigen yang dikumpulkan setiap 30 saat. Maksudnya kalau kita tengok daripada jadual ni, tengok pada jadual ni. Tengok jadual ni. Okey, bila mula eksperimen, bila tindak balas antara bahan tindak balas, dia akan hasilkan gas oksigen. So gas oksigen pada sebelum eksperimen kosonglah isi padu dia. Selepas 30 saat, okey, so didapati isi padu gas yang terkumpul adalah 14.5 cm padu. Kemudian 30 saat kemudiannya, iaitu pada saat ke-60, okey, gas oksigen yang terkumpul yang terkumpul maksudnya dijumlahkan secara semakin bertambah masa berapa banyak. Okey, so dah jadi 23, seterusnya sampailah masa yang ke 270 saat.
last kali maksudnya 40 cm padu. Tapi sebenarnya tindak balas ini sudah pun berhenti pada saat ke 210, ya, di mana kita dapati isi padu yang terkumpul adalah 40 cm padu. Jadi kita boleh confirm sebab selepas itu saat seterusnya kita dapati nilai isi padu yang diperolehi tetap sama, bermaksud tidak ada berlaku sebarang pertambahan gas oksigen. Jadi bermaksud pada saat ke 210 adalah sudah tamat, ya. Tindak balas ini sudah pun tamat, ya. Okey, so kena berhati-hati walaupun dalam jadual ini sampai 270, tapi sebenarnya tindak balas ini sudah tamat pada saat ke 210. Okey, boleh dapat di situ, Okey, so sekarang ni berdasarkan pada jadual data yang diperolehi ni, jumlah isi padu gas oksigen yang terkumpul adalah 40 cm padu yang ni. Ya, 40 cm padu pada saat ke 210, bermaksud keseluruhan masa yang diambil adalah 210 saat untuk mengumpulkan 40 cm padu. Okey, so ini yang data yang kita perolehi. So macam mana kita nak buat? Okey, lukis graf isi padu gas oksigen. Yang ni sebenarnya kena lukiskan graf. Jadi kena daripada graf ni kita dapat suatu bentuk. Jadi cikgu tak pastilah macam mana rupa dia. Jadi kalau kita buat secara sketch saja. Okey. Yang ni isi padu oksigen. Cikgu tulis V saja, oksigen. Yang ni masa. Okey, kemudian kalau kita tengok sini, kalau kita buat 30, 60, 90, 120, 150, 180, kita sambung lagi lah ni, sambung lagi. 180, 210, 210, terus sambung lagi 240, so 270. Okey, ni 240. Kemudian dari segi masa pula dia habis 40. Jadi mungkin kita boleh buat 5, 5, 5. 5, 10, 15, 20 sehinggalah atas. Jadi kalau kita plotkan ini 14, 23, 28, 33. Jadi saat ke 30 ni 14. Mungkin sini. Okey. Ada yang dah buat tak? Cikgu nak tanya. Tanya. Cikgu yang isi pada gas oksigen tu kan, dia start, bukan yang tu, masa tersilap. Yang masa tu kan, dia kan macam ni ke? 0, 30, lepas tu 50, lepas tu 70. Macam tu ke atau cikgu start daripada nombor berapa? Tak dengar sangat, kejap. Okey. Sekejap, cikgu pakai ni. Cikgu punya speaker tak berapa ni. Cikgu pakai ni kejap. Okey, tanya. Yang masa tu kan, yang tu start daripada nombor berapa? Masa tu start daripada ni kosong ni. Tahu selepas kosong lah, macam like kosong, lepas tu 30, lepas tu saya buat 50, lepas tu 70 macam tu. 10 masa dia, lepas tu 30. Dia data ni diambil berdasarkan kepada sela masa 30 saat. Tengok daripada jadual ni. Mula-mula eksperimen, kemudian 30 saat kemudian diambil data. Dapat 14.5 cm padu. Kemudian 30 saat kemudian, maksudnya saat ke 60 diambil lagi. Maksudnya setiap 30 saat. Faham tak?
Faham. So jadi maksudnya pada saat ke-30 dia punya isi padu adalah 14.5 cm padu. Pada saat ke-60 23. Ni 60 ni 23. Kemudian pada saat 90 28. Ni 90 28. So 28, ni cikgu main scarce sajalah. Ini 25, ni 30. So kalau 28 tu mungkin di sinilah. Kemudian 35 di sini. Okay, 40 di sini. Okey. Jadi kalau kita tengok 90 sini, 120 berapa? 33. 120 33 di sini. Nampak 150 36. Ni 90 100 ni 36. 36 tinggi sikit. Kemudian 180 38 sini. 210 40. Okey, so bila kita dah plotkan, jadi maksudnya kosong dan kita cantumkan dia. Okey, so kita dapat inilah graf dia. Okey, so kita dapat graf dia. Inilah graf yang mewakili pengumpulan isi padu gas oksigen melawan masa. Okey, boleh tahu tak? Boleh dapat tak? Boleh tak? Okey So berdasarkan kepada graf ni, okey, so kita boleh jawab soalan yang ditanya kat sini. Yang kedua ni, hitungkan kadar tindak balas purata 2 minit pertama. So kalau 2 minit pertama, bermaksud 2 minit 120 saat, betul? Ni 120 saat yang ni. So berapakah jumlah gas yang terkumpul? 120 saat bermaksud 33. So kalau kadar tindak balas dia berapa? Kita just 33 bahagikan dengan 120. So dapatlah nilai kadar tindak balas purata dalam 2 minit yang pertama. Kemudian dalam minit yang kedua. Dalam minit yang kedua maksudnya sepanjang minit yang kedua. Maksudnya bermula daripada minit yang pertama hinggalah minit yang kedua. So kalau kita tengok di sini, daripada minit yang pertama bermula daripada 60 kan. 60 sampai 120 ni, ini dalam minit yang kedua lah. Minit yang kedua. Minit yang kedua bermula daripada minit yang pertama sehinggalah minit yang kedua. So ni dia. So berapakah jumlah gas oksigen yang terkumpul dalam tempoh ini? So kita tolakkan dulu yang ni. 33 tolakkan dengan 28. So berapa jumlah dia? 33 tolak 28, 5.5. Okey, so kita dapat jumlah dia 4.5 Okey, so jadi 4.5 cm padu gas oksigen yang terkumpul dalam tempoh masa minit yang kedua. So 4.5 ni bahagikanlah dengan berapa minit? Dari segi saat, maksudnya kita bahagikan dia dengan 60 saat lah. Sebab dia sebenarnya tempoh masa dia 60 saat. Dari minit pertama ke minit kedua, 60 saat. So 4.5 bahagikan dengan 60 saat. Okey, kamu kira sendirilah. Okey, itu cara dia. Cikgu tunjukkan cara dia. Kemudian, tindak balas keseluruhan. Okey, kalau tindak balas keseluruhan ni, okey, kita tahu jumlah gas keseluruhan yang terkumpul adalah 40 cm padu. So bahagikan dengan masa yang diambil adalah 210 saat. 210 saat, bukan 270 Okey. So itu cara dia.
untuk mengira keseluruhan, kadar tindak balas keseluruhan. Okey, yang ketiga ni barulah kadar tindak balas pada masa tertentu. Jadi kita kena tengok daripada graf 60 saat, 150, 240. So daripada situ kita kira 60 di sini, buatkan segitiga tangent, kirakan X2, Y2 tolak Y, kirakan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, macam yang kita telah bincangkan tadi. Okey, so itulah cara bagaimana untuk mencari kadar tindak balas pada masa-masa tertentu. Okey, ada sebarang persoalan? Okey, yang ni soalan dalam buku teks. Sama juga konsep dia. Kamu boleh buat yang ni. Kalau tengok pada soalan ni, yang pertama, berikan satu contoh tindak balas cepat. Contoh tindak balas cepat apa? Dan satu contoh tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Okey, ni contoh tindak balas cepat, tindak balas perlahan. Tindak balas cepat bermaksud kadar tindak balas dia adalah tinggi. Tindak balas perlahan bermaksud kadar tindak balas dia adalah rendah. Takrifkan kadar tindak balas. Okey, itu tak apa. Okey, kemudian darjah 1 menunjukkan graf isi padu gas hidrogen yang terbebas melalui masa. Hitung kadar tindak balas purata 2 minit yang pertama, minit yang kedua dan keseluruhan bagi tindak balas ini. So, cikgu harap kamu boleh jawab soalan yang berkaitan dengan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa-masa yang tertentu. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Cikgu harap kamu boleh buat yang ni. Tak ada. Okey, so seterusnya kita tengok kepada 4.2 iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, jadi dalam sesuatu kadar tindak balas, kenapa tindak balas itu boleh cepat ataupun lambat? Sebenarnya ada dipengaruhi oleh 5 faktor. Faktor-faktor ini yang menyebabkan sesuatu tindak balas itu boleh cepat ataupun perlahan. Okey, apakah faktor tersebut? Yang pertama, yang pertama adalah suhu. Suhu bahan tindak balas. Jadi macam mana suhu ni boleh mempengaruhi faktor mempengaruhi kadar tindak balas, nanti kita tengok. Adakah suhu panas mempercepatkan tindak balas? Adakah suhu yang sejuk memperlambatkan tindak balas? Okey, itu maksud dia. Okey, yang kedua adalah kepekatan bahan tindak balas. Okey, sama ada bahan tindak balas tu pekat ataupun cair, dia mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang ketiga adalah saiz bahan. Saiz bahan di sini bermaksud, okey, ni kena faham saiz bahan, maksud dia saiz besar ataupun saiz kecil. Yang mana satu yang menyebabkan tindak balas meningkat? Adakah saiz bahan tu yang besar ataupun saiz bahan yang kecil? Itu maksud dia. Yang keempat adalah kehadiran mangkin. Mangkin ni suatu bahan yang boleh mempercepatkan atau memperlambatkan sesuatu tindak balas. Kemudian yang kelima adalah tekanan. Yang ni yang melibatkan bahan-bahan yang bergas. Jadi adakah tekanan yang tinggi boleh menyebabkan tindak balas itu menjadi cepat? Ataupun adakah tekanan yang rendah menyebabkan tindak balas itu berlaku dengan perlahan? Okey, so berdasarkan faktor-faktor ini, kita kena faham apa huraian dia. So huraian dia adalah seperti berikut. Okey, yang ni yang kamu kena ingat. Okey, yang pertama, apabila suhu bahan tindak balas meningkat, maka kadar tindak balas akan meningkat. Macam tu. Jadi bermaksud kadar tindak balas ataupun tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat
apabila suhu bahan tindak balas itu adalah tinggi. Jadi maksudnya contoh kalau kita tindak balaskan sesuatu bahan tindak balas dalam keadaan suhu yang panas, suhu yang tinggi, maka dia akan bertindak balas dengan lebih cepat. Tapi kalau kita tindak balaskan sesuatu bahan dalam suhu yang rendah ataupun suhu yang sejuk, maka tindak balas dia adalah perlahan. Itu maksud dia di sini. Jadi nombor 1, konsep dia adalah bila suhu tindak balas itu meningkat, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila makin digunakan di dalam suatu tindak balas, kadar tindak balas akan meningkat. Okey, makin ni sebenarnya dia bila dia ada dalam sesuatu tindak balas, dia akan mempercepatkan tindak balas tersebut dan menyebabkan kadar tindak balas akan meningkat, ya. Kadar tindak balas akan meningkat. Okey, yang ketiga berkaitan kepekatan. Okey, kalau kita gunakan bahan yang mempunyai kepekatan yang tinggi, ya, ataupun apabila kepekatan bahan itu meningkat, maka kadar tindak balas pun akan meningkat, ya. Kalau kita gunakan bahan yang cair, maka kadar tindak balas akan menurun. Macam tu, ya. Yang keempat, apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. Kalau tekanan meningkat, maka kadar tindak balas pun akan meningkat. Yang kelima adalah saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, kadar tindak balas akan meningkat. Ini maksud dia adalah pembentuk pepejal berkurang ni maksudnya dia saiz yang kecil lah, ya. Saiz dia sebenarnya maksudnya saiz kecil, ya. Saiz kecil ni maksudnya kita bandingkan dengan saiz besar. Okey, nak faham saiz kecil, saiz besar. Saiz besar. Okey, macam mana yang dikatakan saiz kecil? Saiz kecil ni kita kata serbuk. Serbuk kan kalau kita ambil, contohnya tepung kan. Tepung kan dia punya setiap tepung yang kecil-kecil tu, tu dalam bentuk serbuk kan kecil kan. So jadi kita kata saiznya kecil. Dalam bentuk serbuk tu bermaksud saiz yang kecil. Kalau saiz yang besar, contohnya kita kata hablo. Hablo ataupun kristal pun boleh juga. Maksudnya kristal ke hablo ke dia bersaiz besar. Macam gula. Antara gula dengan tepung, gula mempunyai saiz setiap satu gula tu lebih besar berbanding dengan saiz satu bahan tepung. Maksudnya macam tu. Ya. Saiz gula lebih besar berbanding saiz garam. Garam lebih kecil daripada gula. Itu yang dimaksudkan. Jadi maksudnya saiz kecil, saiz yang kecil, ini maksud kat sini ya, nombor 5 ni. Kalau kita gunakan bahan tindak balas itu saiznya lebih kecil, maka kadar tindak balas akan meningkat. Tu kena ingat Kalau kita guna saiz yang besar, kadar tindak balas adalah berkurangan. Jadi dalam ayat nombor 5 ni, ayat dia saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang ni maksud dia adalah saiz yang kecil. Ya, saiz yang kecil. So kalau kita gunakan saiz yang lebih kecil, maka kadar tindak balas akan lebih meningkat. Contoh nak faham Contoh kalau kita ada satu ketul daging besar, 1 kilogram daging. Okey, kalau kita masak daging 1 kilogram tu tanpa potong-potong kepada yang kecil, kita masak yang tu, kemudian kita ambil 1 kilogram daging yang lain tapi kita potong jadi kecil-kecil. Mana yang cepat masak? Siapa tahu? Yang potong-potong kalau daging seketul 1 kilogram, masak dengan 1 kilogram tapi kita dah potong kecil-kecil. Yang mana akan cepat masak? Yang potong-potong ni cikgu.
Apa dia? Yang potong kecil-kecil tu. Yang potong kecil-kecil pandai. Okey, sebab apa yang potong kecil-kecil itu lebih cepat masak? Sebabnya, dia disebabkan oleh dia disebabkan oleh yang ni kita panggil sebagai jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas. Okey, bila saiz kecil ni sebenarnya dia jumlah luas permukaan dia lebih besar. Untuk bertindak balas. Walaupun kita kata saiz kecil, tapi bila kita potong kecil-kecil, jumlah luas permukaan yang bertindak balas, bila dipanaskan dimasak tu dia lebih banyak. Jadi lebih cepat dia masak. Jadi tu contoh mudah untuk kamu faham berkaitan dengan saiz bahan ini. Okey, so dalam faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni, ada 4 eksperimen yang kamu kena hafal. Tak boleh buat apa maksudnya kamu kena fahamkan eksperimen ini. Tak boleh tinggal. Kamu kena baca, kena fahamkan dan kena ingat eksperimen ini. So untuk hari ini mungkin tak sempat cikgu mungkin bincang 2 saja. Yang pertama berkaitan dengan kesan suhu dan satu lagi kesan faktor kepekatan. Mungkin kepekatan tu tak sempat kemudianlah kita bincang sebab ni kena bincang satu persatu Okey, so kita tengok dulu eksperimen 4.1 Okey, yang ini eksperimen berkaitan untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Okey, ini tujuan eksperimen. Okey, penyataan masalah dia bagaimanakah suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas. So sekarang ni faktor yang dikaji adalah faktor suhu. Suhu apa? Suhu bahan tindak balas tu. Jadi macam mana cara dia? Okey, nanti kita tengok Okey, dia punya hipotesis dia adalah yang ni. Kamu tengok kat sini Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. So ayat ini kamu kena hafal kalau berkaitan dengan hipotesis Maksudnya di sini kita boleh faham bahawa semakin tinggi suhu yang kita gunakan dalam sesuatu tindak balas, maka semakin tinggi kadar tindak balas yang dihasilkan. Okey, itu penerangan daripada hipotesis lah, hipotesis untuk eksperimen ini. So dalam eksperimen ini kita akan gunakan bahan yang dimanipulasikan tu adalah suhu bahan Suhu tu adalah suhu bahan Bahan yang digunakan adalah larutan natrium thiosulfat Manakala bergerak balas, apa yang kita perhatikan adalah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Ni nanti kita tengok Yang dimalarkan adalah kepekatan dan isi padu larutan natrium thiosulfat, kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan saiz kelalangkun. Okey, so kita tengok macam mana dia punya eksperimen ni. Okey, bahan-bahan dia kamu tengok sini. Larutan natrium thiosulfat 0.2 mol per padu, natrium thiosulfat ni nama larutan kimia ni. Kemudian gunakan asid sulfurik 1 mol per padu dan kertas putih yang bertanda X di bahagian tengah. Kemudian radas yang digunakan kelalangkun 250 cm padu, silinder penyukat 50 cm padu, silinder penyukat 10 cm padu, jam randik, termometer, penunduh bansen, tungku kaki 3 dan kasa dawai. Okey, prosedur dia. Okey, kamu tengok Okey, sukat dan tuang 50 cm padu larutan natrium thiosulfat ke dalam kelalangkun. Kemudian biarkan larutan selama 5 minit. Okey, sukat dan catatkan suhu larutan natrium thiosulfat tadi. Okey, kemudian letakkan kelalangkun di atas tanda X pada kertas putih. Okey, macam ni. Okey, kita ada kelalangkun. Ini kelalangkun. Kelalangkun ni letakkan di atas kertas putih yang ada tanda X. Betul-betul di tengah, di bawah kelalangkun ni, ada tanda X yang kita tuliskan di atas kertas putih. Kemudian kita letakkan kelalangkun. Kelalangkun ini kita isikan dengan larutan natrium thiosulfat. Kita isikan dengan larutan natrium thiosulfat berapa banyak? Okey, kita tengok kat sini tadi. 50 cm padu larutan natrium thiosulfat. Okey.
Okey, setelah 5 minit. Setelah 5 minit tadi kita sukat dan catatkan suhu. Okey. Catatkan suhu ni maksudnya kita gunakan termometer, kita masukkan termometer dalam ni. Okey, kita masukkan termometer dan dapatkan suhu larutan natrium tiosulfat. Okey, dapatkan suhu dengan menggunakan termometer larutan natrium tiosulfat ini. Okey, kemudian langkah seterusnya, okey, tuangkan 5 cm padu asid sulfurik dengan cepatnya ke dalam larutan natrium tiosulfat tadi dan mulakan jam randik secara serentak. Dan bila mulakan jam randik, kita akan perhatikan tanda X tu. Tanda X yang berada di bawah kelalangkun tu kita akan perhatikan daripada atas. Okey, so macam ni. Bila kita masukkan asid sulfurik cair. Okey, kita masukkan asid sulfurik cair sebanyak 5 cm padu. Okey, masukkan terus dalam kelalangkun ini. Okey, kemudian jam randik dimulakan. Okey, jam randik dimulakan. Okey. So sekarang ni kita perhatikan, Kita akan lihat daripada atas. Okey, apa yang berlaku? Kita nak tengok berapakah masa yang dia ambil untuk tanda X ni hilang daripada penglihatan mata. Okey, mata dekat sini. Jadi kita nak tengok berapa lama tanda X ini hilang daripada pandangan. So bila tanda X tu hilang daripada pandangan, kita berhentikan jam randik dan catatkan masa yang ada pada jam randik tersebut. Itulah cara dia. Okey, itu langkah dia. Jadi maksudnya sekarang ni kita ulang langkah tadi dengan menggunakan suhu yang berbeza pada larutan dalam kelalangkun tadi. Larutan tadi natrium tiosulfat. Okey, yang tadi mungkin suhu dia 30 yang awal-awal tadi. Yang awal-awal tadi. Okey, yang ni mungkin suhu dia 30 darjah Celsius. Ini suhu bilik. Jadi sekarang ni kita nak buat uji kaji yang sama, berapa masa yang dia ambil untuk tanda X ni hilang dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi. So, kita akan gunakan, kita uji pada suhu 35 darjah Celsius, dapatkan berapa lama masa suhu 40 darjah Celsius, 45 darjah Celsius, 50 darjah Celsius. So, macam mana nak dapatkan suhu-suhu ni? Macam mana kita nak dapatkan larutan natrium tiosulfat itu supaya berada pada suhu yang dikehendaki? Caranya adalah kita panaskan. Kita panaskan dia dengan penuh Bunsen. Panaskan sehingga suhu yang dikehendaki. Gunakan termometer. Jadi sekarang ni bila kita nakkan 35 darjah Celsius, bila dia sampai 35 darjah Celsius dia, kita berhentikan pemanasan dan terus kita campurkan dengan asid sulfurik tadi. Bila campurkan dengan asid, jam randik terus dimulakan. Kita ulang balik macam yang awal tadi. So dapatkan, kita letakkan balik ke dalam, ke atas tanda kertas yang ada tanda X ni, catatkan berapa lama tanda X ni akan hilang. Sebenarnya bila dicampurkan asid dengan ni, asid campurkan dengan larutan tiosulfat ni, sebenarnya bila dicampurkan natrium tiosulfat ni sebenarnya dia warna jernih Jadi sebelum campur dengan asid, dia warna jernih. So daripada atas ni mata kita boleh nampak tanda X tu. Bila campur dengan asid sulfurik, dia akan membentuk warna kuning. Ada cecair warna kuning, mendakan kuning yang akan terbentuk di sini dalam kelalangkun ni. So bila cecair kuning ni semakin tebal, so dia akan tutup tanda X. Dia warna kuning Jadi bila hilang saja tanda X tu daripada pandangan, so berhentikan jam randik. Itulah masa yang diambil untuk tindak balas berlaku. Okey. Jadi setiap suhu kita catatkan dan buat yang sama. Jadi keputusan tu kita masukkan dalam jadual ini. Tadi pada suhu bilik tadi berapa masa yang diambil. Sebagai contoh lah ni
sebab ini eksperimen, kemungkinan mungkin kita rasa mungkin dia mengambil masa contoh je lah, ini contoh saja. Pada suhu bilik, masa yang diambil untuk tanda X tu tidak kelihatan adalah 60 saat. Ini contoh saja. Kemudian pada suhu 35 darjah Celsius, dia jadi 50, semakin cepat. Sebab semakin tinggi suhu, masa yang diambil tu semakin cepat lah. Suhu lebih tinggi 40, mungkin 40 saat. Lagi tinggi, 30 saat. Kemudian 35 saat. Itu contoh saja. So, dalam keputusan ni, kita kena tulis dalam bentuk 1 per masa lah. Jadi, kita kena bahagikan 1 bahagikan dengan 60, 1 bahagikan dengan 50, 1 bahagikan dengan 40, 1 bahagikan dengan 30. Okey, dapatkan dia punya nilai. 1 bahagi 35. Okey. So, 1 per masa. Jadi, bila dah dapat data ni, macam biasa, daripada data kita plotkan graf. Graf ada 2. Satu graf suhu melawan masa. Satu lagi graf suhu melawan 1 per masa. Jadi, ada 2 graf. Okay, daripada situ, kita tengok apakah kesimpulan daripada eksperimen tersebut. Jadi soalan yang kita boleh tanya, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini? Bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, so jadi maksud dia berdasarkan kepada keputusan ini, kita dapati bahawa semakin meningkat suhu larutan natrium tiosulfat, maka semakin cepat masa yang diambil ataupun semakin singkat tempoh masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Jadi bermaksud semakin bertambah suhu, semakin tinggi kadar tindak balas ataupun semakin cepat tindak balas itu berlaku. Okey. So itu eksperimen yang pertama berkaitan dengan suhu. Jadi maksudnya banyak juga tu yang kamu kena ingat. Eksperimen ini berkaitan dengan suhu. Yang seterusnya kita tengok dulu eksperimen yang berkaitan dengan kepekatan pula. Ni kepekatan. Okey. Eksperimen yang kedua ni kita masih lagi menggunakan larutan yang sama, iaitu larutan natrium tiosulfat, dan ditindakbalaskan dengan masih lagi ditindakbalaskan dengan asid sulfurik. Masih bahan tindak balas yang sama. Tapi kita nak mengkaji kepekatan larutan pula. Tadi suhu kan, sekarang ni kita nak kaji kepekatan. So kita ubah, kita manipulasi, kita ubah pada kepekatan larutan natrium tiosulfat pula. Jadi kita gunakan bahan yang sama, hampir sama, cuma cara tu berbeza sikit lah. Dia punya bergerak balas pun masih lagi kita guna masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Dia punya ni kamu tengok masih lagi kita nak tahu berapa lama masa diambil untuk tanda X ni hilang. Tapi dia punya manipulasi dia adalah kepekatan. So macam mana kita nak gunakan, maksudnya yang ni eksperimen A ni kita gunakan kepekatan yang lain, larutan tiosulfat ni kepekatan yang lain, yang B ni pula kepekatan lain, C pun lain, D lain. So kita nak tengok perbezaan kepekatan tu adakah dia mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi dia punya tu hampir sama saja. Jadi so sekarang ni daripada jadual kita boleh tengok di sini kepekatan tu setelah dikira, kamu tak perlu kira lah sebab biasa ni diberi Okey, sebab ni bukan kimia. Kalau kimia memang kena kira Okey, mungkin yang set yang pertama ataupun set A, dia punya kepekatan adalah 0.2
0.2 lah mol per DM padu. Mol ni adalah unit kepekatan. Set B pula, dia punya kepekatan larutan adalah 0.16. Set C 0.12 kepekatan dia. Set D 0.08 dan set DE adalah 0.04. So dia yang dimanipulasikan tu adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat. So berdasarkan kepada kepekatan, apa dia punya hipotesis dia? Semakin pekat, hipotesis tadi lupa baca ini hipotesis dia. Hipotesis ni memang benar lah. Jadi kamu kena ingat, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, maksudnya semakin pekat bahan tu, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Itu dia. Jadi kalau kita guna bahan yang lebih pekat, maksudnya kadar tindak balas akan lebih tinggi. Lebih cepat dia bertindak balas. So berdasarkan kepada keputusan ni, kita boleh jangkakan macam ni, masa yang diambil tu semakin singkat, maksudnya semakin cepat dia bertindak balas. So kalau ni lebih pekat, mungkin dia ambil masa 20 saat. Ini pula ambil masa 25 saat sebab dia semakin kurang pekat. Ini ambil masa 30 saat. Ini lagi lama. Ini 35 saat. Yang ni 40 saat. Maksudnya masa yang diambil untuk tanda X tu hilang. Dalam eksperimen ini semakin lama apabila kepekatan larutan itu semakin berkurangannya. Dalam kes ni semakin berkurangan lah. Nilai kepekatan tu semakin berkurangan. Maksudnya di sini semakin berkurangan kepekatan. So semakin lambat tindak balas itu berlaku dan bermaksud semakin rendah kadar tindak balas. Itu dia ayat dia. Jadi itulah dua faktor yang penting. Dua faktor ni paling penting. Sebabnya yang lain-lain tu tak berapa penting sangat lah. Tapi eksperimen dia perlu juga dikaji. Iaitu saiz dan juga kehadiran mangkin. Dan juga berkaitan dengan saiz dan kehadiran mangkin lah. Dua lagi yang akan kita bincangkan pada minggu hadapan lah insyaAllah. Jadi dua faktor ini sangat penting untuk kamu faham. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi dengan eksperimen berkaitan dengan saiz bahan, kesan saiz, faktor saiz dan juga faktor kehadiran mangking terhadap kadar tindak balas. Okey, so itu sajalah untuk hari ini. Kelas sains kita diharapkan kamu dapat sedikit memahami apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak. So boleh left group insyaAllah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, jangan lupa minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah.